kita tengok ayat 177. Ayat 177 insya-Allah. Satu ayat yang malam ni noh. Kita tengok ayat 177 ni. Kita baca satu ayat dulu insya-Allah. Ayat ni pun agak panjang juga. Taklah terlalu panjang. Tapi kita tengok malam ni, iaitu contoh kebajikan hakiki tajuk dia. Ubah 177. Lupa celah. Boleh. Okey, tengoklah 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita kerat pendek-pendek ayat ni. Kalau nak baca semua tu tak ada nafas kita. Tak cukup nafas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kita baca takat tu dulu malam ni 177 satu ayat. Kita baca maksud dia. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman seseorang kepada Allah, hari akhirat, segala malaikat, segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya,
kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan menunaikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan berbuat kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Dia punya tafsir dan ulasan dia. Dia kata perubahan arah qiblat membawa masalah yang amat besar di kalangan penganut agama. Masing-masing berpendapat sembahyang akan hanya sah jika menghadap ke arah qiblat mereka. Lalu timbul perbalahan antara umat Islam dan ahli kitab. Ini kerana ahli kitab berpendapat sembahyang mestilah mengikut qiblat mereka, kerana ia adalah qiblat sesetengah Nabi. Sementara umat Islam pula berpendapat sembahyang akan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika menghadap ke arah Masjidil Haram, iaitu qiblat bapa para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahawa jika hanya sekadar menghadap ke satu arah, sama ada ke timur maupun ke barat, bukanlah menjadi ukuran kepada kebajikan yang sebenar. Bukanlah kebaikan ataupun kebajikan yang sebenar menghadap ke arah timur ataupun barat. Amalan soleh tidak diukur mengikut ukuran itu. Sebaliknya yang kata kebajikan ni, yang kata kebaikan ni, yang kata amalan soleh ni apa dia? Bukan setakat sembahyang tu mengarah ke timur ataupun barat. Jadi dia kata kebaikan hakiki ni, kebajikan hakiki ada ukurannya yang tersendiri, iaitu manusia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dia kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, kitabnya, malaikatnya dan hari akhirat, dengan keimanan yang lahir daripada hati yang tulus dan dibuktikan dengan amal soleh. Keimanan yang dimaksudkan ini ialah keimanan yang menambah jiwa manusia untuk merasa takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, malah sentiasa merasa kewujudan Allah, sama ada ketika sendirian maupun ketika berkumpulan. Malah keimanan ini akan menjadi benteng ampuh menghalang manusia terjebak dengan hasutan syaitan apabila tersilap, segera ia melakukan taubat. Jadi dia perincikan, dia kata kebajikan ialah keimanan yang hakiki dan menyeluruh, mencakupi seluruh asas akidah. Yang pertama sekali pada kita baca tadi, man amana billah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Itu yang pertama, iaitu asas akidah teras kebajikan ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mempercayai bahawa Allah adalah Tuhan yang satu, tiada sekutu dan tiada Tuhan yang disembah selainnya. Keimanan ini memberikan manusia ketenangan jiwa dan keyakinan. Dengan itu manusia tidak akan lupa diri apabila memperoleh nikmat, dan tidak akan merasa susah hati apabila ditimpa malapetaka. Iman ini menyebabkan manusia, jiwa dia jadi yakin, jiwa dia jadi tenang. Apabila dia mendapat nikmat, dia tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang apabila diuji dengan, kita kata kesusahan itu ialah ujian, tetapi kadang-kadang kesenangan itu, kemewahan itu, itulah sebenarnya ujian. Kadang-kadang untuk orang-orang tertentu ni, apabila diuji dengan kesenangan ni, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa dia susah dulu, dia mari sembahyang jemaah, tapi apabila dia kaya, harta dia banyak, dia tak dan nak mari dah. Sebab dia duduk jaga harta dia tu, tak dan. Ini ujian juga. Jadi keimanan yang dimaksudkan di sini ialah memberikan manusia ketenangan jiwa dan keyakinan. Dengan itu manusia tidak akan lupa diri apabila memperoleh nikmat, dan tidak akan merasa susah hati apabila ditimpa malapetaka ataupun bahaya dan sebagainya.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tentram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tentramlah hati manusia. Ada orang dia nak bagi tenang ni, dia buat perkara-perkara yang melalaikan. Ada orang dia pergi pusat hiburan contoh dia. Ada orang dia minum arak, nak bagi hilang dia punya kekusutan, serabut dan sebagainya. Ada orang bunuh diri terus. Dia tak mau menghadapi kesusahan tu. Jadi sebenarnya untuk menjadikan hati kita itu tenang ialah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingati Allah, datang majlis ilmu dan sebagainya, maka hati kita akan menjadi tenteram insya-Allah. Itu yang pertama, itu man amana billah. Lepas tu pula dia kata bagi man amana billahi wal yaumil akhir. Itu yang kedua, wal yaumil akhir. Untuk mendapat kebajikan dan amalan soleh ini kena beriman juga dengan hari yang hari akhirat. Bermakna meyakini bahawa hari akhirat ialah tempat di mana berlangsungnya penganugerahan pahala, penghukuman atau perhitungan serta penghadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan akan mendorong manusia untuk melipat gandakan amalan soleh dan menghindari segala amalan yang keji. Apabila kita percaya kepada hari akhirat ini, beriman dengan hari akhirat ini, insya-Allah hidup kita atas dunia ni akan berjalan dengan baik. Kita tidak akan melakukan maksiat, tak melakukan kesalahan dan sebagainya. Dan orang-orang yang tidak dihukum atas dunia ni, ada orang dia kena hukum atas dunia, di akhirat pun kena. Ada orang dia kena hukum atas dunia ni, di akhirat dia terlepas. Kan? Ada orang di atas dunia ni dia terlepas dengan hukuman dunia ni. Contoh dia bunuh orang, tapi cari tak jumpa, bukti tak ada. Di akhirat dia tidak akan terlepas. Kalaulah orang itu atau siapa saja yang dia teringat kata hari akhirat itu adalah hari pembalasan, aku tak boleh lari dah hari pembalasan ni, maka kita duk geluplah buat kebaikan, kebajikan sementara nyawa masih ada ni. Menyebabkan kita bermotivasi untuk melakukan kebaikan yang banyak atas dunia ni. Itu beriman dengan hari akhirat. Yang ketiganya lepas yaumal akhir wal yaumal akhir wal malaikah. Beriman dengan malaikat berarti meyakini bahawa malaikat adalah jisim yang dicipta daripada cahaya. Kena percaya malaikat ni, kena beriman dengan malaikat. Kalau tak beriman, maka kacau iman kita, boleh gugur daripada Islam. Tak boleh jadi murtad, tak percaya kepada apa malaikat ni. Kan? Kena beriman dengan malaikat ni. Jadi dia dicipta daripada apa? Daripada cahaya. Mereka mempunyai tugasan tertentu. Sifat utama mereka ialah mentaati segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan melanggar perintah Allah, sebaliknya melaksanakan segala yang diperintahkan dengan penuh taat setia. Ada di kalangan malaikat ini berperanan membawa wahyu. Ini kita turah ni Jibril alaihissalam, dia bawa wahyu. Lah habislah wahyu, tak ada dah. Kan? Ada yang ditugaskan untuk memelihara syurga. Ada memelihara neraka. Malaikat kita tu hafal tu 10 malaikat tu, Jibril, Mikail, Israfil, Zurail tu, ini jaga syurga, jaga neraka. Ada yang ditugaskan menjaga angin, angin hak bertiup tu. Tu kalau angin deras-deras kuat-kuat tu kita baca doa, hembus, peralihlah, mudah-mudahan dia pergi kot lain. Sebab apa? Ada malaikat yang jaga angin tu. Kan, mudah-mudahan dengan doa kita tu mustajab, maka dia peralih pergi kot lain. Dan juga hujan. Angin ni, kalau hujan dia tak ada angin tu, hingga sikit. Tapi kalau dia mari dengan angin, dengan guruh, dengan kilat, memang kita pun takut lah. Kita jangan duduk kat luar rumah, duduk kat tengah-tengah padang. Kita takut disambar oleh kilat tu, boleh mati. Kena kilat ni memang hangit lah. Ada yang ditugaskan menjaga apa? Menjaga arash.
menjaga arash Allah Subhanahu wa taala. Arash Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran disebut 7 tempat Allah Subhanahu wa taala sebut tentang arash ni. Jadi ada malaikat yang menjaga arash. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ni apabila hari kiamat berlaku, runtuh habis langit, bumi dan sebagainya, jadi arash Allah ini ditanggung oleh para malaikat. Dalam ayat surah surah Al-Haqqah, surah Al-Haqqah ayat 17, ayat 17 ni disebut kata apa, yang menjaga arash ini, yang menanggung arash ini pada hari itu, yauma idzin thamaniyah, ada 8 malaikat duk tanggung arash tu. Hari yang tidak berlaku, sebelum berlaku hari kiamat ni, dikatakan 4 malaikat sahaja, tapi apabila berlaku hari kiamat ni, dia tambah lagi jadi 8 malaikat. Dan malaikat ini yang menanggung arash ini memang besar-besar lah, besar lagi pada Jibril alaihissalam, besar lagi pada Israfil, besar lagi. Kalau kita baca dalam ni, dia kata ada 2,400 sayap dia. Sayap dia ada 2,400 sayap menanggung arash ni. Satu sayap dia tu menyamai 1,200 sayap Israfil. Israfil adalah 1,200 sayap dia. Satu sayap malaikat hamalat arsh ni, hamalatil arsh ni, satu sayap dia sama dengan 1,200 sayap malaikat Israfil. Sayap malaikat Israfil ni pula, satu dia sama dengan 600 sayap Jibril. Satu sayap malaikat Israfil ni sama dengan 600 sayap Jibril. Sayap Jibril 600, dia buka satu sayap, dah kelam dah dunia ni. Bumi ni kelam, satu sayap dia. Bayangkan, tuan-tuan bayanglah malaikat yang jaga menanggung arah itu besar mana. Satu sayap dia sama dengan 1,200 sayap Israfil. Satu sayap Israfil sama dengan 600 sayap Jibril. Satu sayap Jibril dia buka, kelam dunia ni. Besarnya para malaikat ni. Dan malaikat ni memang dijadikan dengan sayap seperti disebut dalam surah Fatir ni. Dalam surah Fatir ni, ayat 1 ni, alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Ajnihatin tu sayap, mathna wa thulatha wa ruba'. Sayap ni ada berbagai-bagai macam-macam. Tak sama satu dengan yang lain tu. Jadi malaikat ni dia Allah Subhanahu wa taala jadi bercahaya dan dia ada sayap. Lepas tu dia boleh pergi dengan laju, dan dia menjadikan dengan cahaya dia memang laju lah kan, dia laju, dia pergi satu tempat ke satu tempat. Malah ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ni Israel lah, dia cabut nyawa orang. Bila Israel datang, ada nasyid dulu kan. Saya ingat nasyid tu. Dia cabut nyawa, dia mari, dia tak tunggu dah sampai masa dia cabut nyawa. Apabila nyawa tak ada, badan kita jadi kerah kan, jadi kerah. Orang mandi saja badan kita jadi biru lah. Roh tak ada, roh pindah. Roh tu tak mati daripada alam kita berjanji dengan Tuhan sampai kita mari duduk dalam perut ibu kita, sampailah kita atas dunia ni, roh yang sama. Lepas tu sampai kita masuk dalam kubur pun roh tu duduk ada lagi. Sampailah hari kiamat ni, roh tu juga. Roh tu dia tak mati lah, dia berpindah, dia pindah-pindah alam. Dia cabut nyawa ni, tinggallah badan kita. Badan kita tu kalau hak segak, hak molek, hak lawa, hak handsome pun sari ya. Orang nak tengok lepas tu dia jadi kembung, dia jadi busuk, siapa pun tak boh, siapa pun tak molek. Kalau kita sayang dekat, contoh anak kita, dia mati,
kan. 2 hari 3 hari kita tak sanggup duduk lah, kecuali dah cocok ubat suntik dan sebagainya. Begitu juga dengan ayah dengan mak kita pun, bini kita, lelaki kita, bila mati saja kalau tidak dikebumikan, dia jadi kembung, biru, busuk, siapa pun tak mau pergi dekat. Inilah hakikat kita kan. Hakikat kita, kita telah membangga-banggakan dengan kejadian kita ni, bangga kata molek, lawa, handsome dan sebagainya, tapi kita lupa dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Keimanan atau keyakinan bahawa malaikat wujud menjadi syarat untuk mengimani wahyu. Percaya pada malaikat, beriman kepada malaikat tu punca teras untuk kita percaya kepada wahyu, sebab wahyu turun daripada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat turun wahyu mari dekat para nabi. Kalau tak percaya malaikat, maka rugi ya. Kan? Tak jadilah iman. Tak berimanlah kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi, bahawa malaikat wujud menjadi syarat untuk mengimani wahyu nabi dan hari akhirat. Jibril bertanggungjawab menjaga wahyu. Ini dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ini ayat surah Syu'ara ayat 193-195. Maksudnya ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau Muhammad menjadi seorang dari pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab dan fasih serta terang lagi nyata. Ini ayat yang menunjukkan bahawa Jibril alaihissalam ni kerja dia menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Dan lagi firman-Nya, tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli ayat surah Al-Qad ayat 4. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Jadi keimanan dengan kitab bermaksud beriman dengan kitab-kitab yang turun. Ini yang keempat nah. Tadi wal malaikah, ni wal kitab pula. Iaitu kita beriman bermaksud beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan daripada langit seperti Zabur, Taurat, Injil dan Quran, serta suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi dahulu. Keimanan ini perlu dilaksanakan dengan meyakini kewujudan semua kitab berkenaan. Keimanan tersebut bererti patuh kepada semua perintah yang wujud dalam kitab-kitab berkenaan dan menghindari segala larangannya. Jadi keimanan juga bermakna segala kandungan Al-Quran perlu dilaksanakan kerana Al-Quran mengesahkan dan memelihara seluruh kitab yang turun sebelumnya. Jadi Al-Quran ni mana kitab yang turun sebelum dia tu semua ada dalam Quran. Jadi dia tak bercanggah antara satu sama lain. Semua para nabi, para rasul semua menyeru kepada yang satu, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa. Lepas tu lepas kitab ni, wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, wan nabiyyin. Keimanan para nabi itu mempercayai dan menerima seluruh para nabi tanpa membezakan antara mereka. Tak boleh beza. Tidak boleh membeza-bezakan. Keimanan ini berarti menurut petunjuk mereka, menjadikan perjalanan hidup dan akhlak mereka sebagai ikutan serta mematuhi segala perintah yang dalam larangan mereka. Sebab ada ahli kitab dulu ada yang mereka mengagung-agungkan nabi lain. Apabila datang Nabi Muhammad ni, memang tak mau ikut. Keimanan yang tulen perlu membuahkan amalan soleh yang akan membentuk diri dan mengatur hubungan masyarakat. Benda yang kita sebut tadi ni, iman pada Allah, iman para malaikat, hari akhirat, pada kitab, pada rasul ni, dia kata membuahkan amalan soleh yang akan membentuk diri dan mengatur hubungan masyarakat yang baik. Keimanan yang sejati akan membina hubungan kemasyarakatan yang berlandaskan hubungan kasih sayang yang sejati. Bila dia percaya pada hari akhirat, percaya pada pembalasan, percaya pada para malaikat, buat apa pun malaikat tulis, buat apa pun nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah nanti akan disoal, akan ditayangkan, kan. Apabila dia rasa macam tu, maka masyarakat jadi molek.
akan membina hubungan masyarakat yang berlandaskan hubungan kasih sayang sejati, yang mana akan melahirkan keserasian, kemesraan, perpaduan, kerjasama, saling tolong-menolong. Ini dapat dilihat dalam keadaan seperti berikut. Apa dia? Iaitu dia kata masyarakat akan mencurahkan harta. Ini ayat bahadalah wa atal mala ala hubbihi lidawil qurba. Yang mereka miliki, mencurahkan harta yang mereka miliki dan sayangi kepada golongan tertentu yang memerlukan sebagai tanda kasih sayang dan belas kasihan. Mereka menyumbangkan harta untuk membantu golongan yang memerlukan ke arah hidup yang lebih baik dan terhormat. Ini supaya mereka berkeyakinan diri, mampu berdikari dan selamat ketika susah. Golongan yang dimaksudkan ialah orang yang ada pertalian darah dengan mereka dan memerlukan bantuan. Orang ini adalah kalangan yang paling patut dibantu kerana ada pertalian darah sesama mereka. Ini Islam menganjurkan kita supaya nak buat baik itu tengok adik-beradik dulu, kaum keluarga terdekat dahulu. Jangan nak pergi tolong orang jauh tu, pergi tolong orang luar negeri tu, adik-beradik tepi rumah buat tak tu saja kan, ataupun pergi bagi bantuan kat kampung lain, negeri lain, adik-beradik orang kampung duk susah. Tak boleh. Kita utamakan adik-beradik kita dahulu, ada hubungan pertalian darah. Tu yang kita bantu dulu. Ini yang Islam tekankan. Orang-orang ini adalah kalangan orang yang paling patut dibantu kerana ada pertalian darah sesama mereka. Di samping sebab kedaifan mereka ini lebih dirasai. Kebahagiaan hakiki manusia sebenarnya hanya diperoleh apabila kebahagiaan ini turut dikongsi oleh orang-orang di sekelilingnya. Apabila kalau kita kaya pun, kita ada duit banyak kan, kita ada kesenangan. Kalau kita senang seorang-seorang tak syok kan. Kita nak bagi senang juga adik-beradik kita. Kalau buat makan, buat apa kan, kita panggil demo mari, ataupun kita beli pergi makan di rumah demo, mari duk ramai-ramai tu lah seronok. Kalau kita makan seorang-seorang, makan dengan seorang dua nak seronok kan, tak syok. Kita buat nuri lah, jamu orang kampung kan, kita rasa puas. Melalui bantuan ini, hubungan antara mereka mampu mencapai dua matlamat. Melalui bantuan ini dia kata, kalau kita ada duit yang lebih, ada kekayaan, ada kelebihan, kita tolong orang, kita bantu adik-beradik kita, kaum keluarga kita, dia kata melalui bantuan ini hubungan antara mereka mampu mencapai dua matlamat, iaitu menghubungkan silaturrahim. Itu yang pertama. Silaturrahim kita jadi kuat lah. Adik-beradik jadi kuat, jadi erat. Kasih sayang tu tinggi. Dan memperolehi sedekah. Jadi kita bagi adik-beradik kita yang susah tu, dia jadi sedekah, jadi pahala kat kita. Jadi pahala. Nabi SAW bersabda, sadaqatuka 'alal muslimina sadaqatun wa 'ala dhi rahimika ithnatani. Apa dia maksudnya? Sedekah yang anda berikan kepada orang Islam dikira satu sedekah. Boleh juga bagi dekat orang lain pun, tapi dikira satu pahala tu, dia satu saja. Tetapi dia kata, tetapi sedekah yang anda berikan kepada orang yang ada pertalian darah dengan anda dikira dua sedekah. Ithnatani, dua sedekah. Pahala dia lebih kita sedekah dekat adik-beradik ataupun kaum kerabat kita. Nabi SAW turut menyusun kaedah sedekah menurut taraf hubungan. Baginda bersabda, ibda binafsika thumma biman ta'ul. Maksudnya mulakan dengan diri anda, kemudian dengan orang yang ada di sekeliling anda. Ini apabila kita melakukan ataupun kita melakukan kebajikan yang awal tadi ni, maka lahirlah dalam diri kita itu kita memberikan harta benda kita yang kita kasihi. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Ini untuk adik-beradik yang ada pertalian darah. Yang keduanya wal yatama, yakni anak-anak yatim. Ialah orang-orang yang kehilangan bapa dan tiada siapa yang bertanggungjawab menanggung saraan mereka.
Golongan ini amat memerlukan bantuan dalam bentuk kebendaan bagi memenuhi keperluan hidup dan supaya mereka dapat mengharungi masa depan dengan lebih terjamin. Bantuan ini mungkin dalam bentuk memberikan ke mereka pelajaran, pekerjaan, kemahiran atau sebagainya. Jadi Islam menitik beratkan tentang menjaga anak yatim ini. Apabila seorang itu kehilangan bapa, macam adik saya baru ni meninggal dunia, jadi anak tu jadi anak yatim. Jadi anak yatim ni, jadi orang-orang yang terdekat dengan dia tu kena ambil berat. Yang terdekat saya tak menekan dia. Sebab tu dalam Islam ni, kalau dia pembahagian harta pusaka dan sebagainya, dia boleh makan tu sebab boleh ambil tu sebab apa? Kena jaga, ada tanggungjawab, bukan ambil tak buat tak tahu saja. Kan? Ambil harta benda kawan tu tapi buat tak tahu saja. Ini jadi berdosa balik. Baik-baik dosa duk ambil. Kan? Dosa duk ambil. Tapi law ni alhamdulillah, zaman law ni kalau mak pak bekerja, dia ada macam-macam bantuan tu daripada sok-sok kan, dia tanggung anak tu sampai dia besar. Lepas tu ada insurans macam-macam, ada takaful dan sebagainya, KWSP lah, ada KWSP tu bolehlah sekurang-kurangnya menjaga kebajikan anak yatim ni. Tapi kena ada orang urus lah. Kalau mati dua bapak ni, lagilah orang yang terdekat tu kena urus, kena jaga anak yatim ni, tak boleh makan harta dia dengan batil, mengurus dengan amanah lah. Kalau urus tak amanah ni, nanti api neraka makan di dalam di akhirat kelak. Iaitu dia kata apa? Bantuan ini mungkin dalam bentuk apa? Memberikan mereka pelajaran, pekerjaan, kemahiran atau sebagainya. Tujuannya dia kata supaya proses pendidikan mereka tidak terganggu demi menghindari keburukan kepada diri mereka sendiri dan masyarakat. Takut berlaku apa-apa kat mereka ni, kat demo ni, dah tak ngaji. Bila tak mengaji, tak ada orang tengok, tak ada orang sarah, tak ada orang ambil peduli, jadilah apa? Mungkin jadi sampah masyarakat. Sebab apa? Sebab masyarakat yang tak peduli. Tapi kembali kepada siapa? Kembali kepada kita juga, masyarakat juga duk tak senang. Kan, kalau jadi penagih dadah, dia nak curi barang siapa? Curi barang kita, dalam kampung kita, dia duduk dalam kampung. Kan, dah tak peduli kat dia. Kan, benda hak tak molek tu, kalau jadi molek kampung kita, molek masyarakat kita. Kalau jadi tak molek, baja tak dan tak ada lepoi balas baja. Pisang tak ada tua boleh tetak dah, tengok ada pokok ya, buah tak ada. Dah ambil buah, kok nak tebang, tolong tebang dak, tebang pun dak. Dia balas buah saja. Macam-macam lah. Dia jadi, orang kata apa? Apabila kita tak ambil tanggungjawab dalam masyarakat ni, jadi masyarakat kita pun jadi hau-beo juga. Lepas itu wal yatama wal masakin, wal masakin, iaitu golongan miskin, terutama golongan fakir, ialah golongan yang tidak mempunyai sebarang pendapatan disebabkan tidak memiliki sebarang harta, ataupun jika ada harta tapi harta tersebut tidak mencukupi kerana kemiskinan mereka. Yang fakir ni dia lebih teruk daripada miskin. Sebab kalau dia kerja, kalau kata 50% tu dia tak boleh, dia punya keperluan hidup dia 100%, tapi dia tak sampai 50% pun. Kalau dia ada kerja, kalau dia ada harta untuk dia sara keluarga dia, tak sampai 50%. Hak miskin ni dia mungkin 50% ataupun lebih sikit, tapi tak sampai 100%. Tak sampai 100% ni dia miskin. Tetapi dia kata harta tersebut tidak mencukupi kerana kemiskinan mereka. Golongan ini amat memerlukan bantuan. Malah salah satu tanda kemajuan ialah pembasmian kemiskinan. Ini kerana dia kata kemiskinan mungkin memaksa golongan ini melakukan kesalahan dan jenayah. Ini Islam suruh kalau kita ada anak-anak, ada anak bini, kan, kita carilah juga harta untuk ditinggalkan kepada mereka. Takut-takut dia jadi
apa susah itu, dia dekat dengan kufur, dia boleh jadi dia melakukan kejenayah dan sebagainya. Demi kepentingan semua pihak, golongan ini perlu dibantu sehingga mereka berkemampuan. Dia kata keutuhan bangsa bergantung pada kekuatan anak bangsanya, manakala kelemahan suatu bangsa terletak pada kelemahan anak bangsa juga. Dan yang seterusnya pada wabnas sabil wa fir riqab. Orang yang terlantar dalam perjalanan ialah golongan yang kehabisan bekalan ketika dalam perjalanan untuk pulang ke negeri asal mereka. Ini orang yang kita perlu bantu. Itu ada setengah masjid tu dia buat bilik untuk orang singgah tidur di situ, di Kuala Star namanya lah. Kan dia ada buat bilik apa, musafir. Bilik musafir tu. Untuk apa? Orang-orang ada hak musafir, dia ada duit, dia boleh bagi bantuan kat masjid tu, dia duduk, dia boleh bayar kat masjid kan. Kalau dia nak bagi sedekah dia, nak bagi bantuan kat masjid. Ada orang hak dia terputus duit kupang dia, maka hak ni kita kena tolong. Orang yang terlantar dalam perjalanan ialah golongan yang kehabisan bekalan ketika dalam perjalanan untuk pulang ke negeri asal mereka. Bantuan ini amat perlu supaya mereka dapat kembali semula ke tempat asal mereka. Mereka digelar anak jalanan, para musafir, dan mereka ini merantau dan terasing seolah-olah kerana tidak mempunyai bapa atau ibu, yang hanya adalah pada jalan mereka. Ada orang kita duk fikir nak pergi jalan ni, duit banyak mana cukup ke tak kan. Ada orang dia tak fikir, dia nak pergi je, balik dia tak fikir. Dia tak kira boleh balik tak boleh, dia nak pergi je. Loceng ni lah. Jadi loceng bunyi dah. Yang seterusnya itu hamba abdi. Kita akan sambung insya-Allah pada minggu depan. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'na wa la man yasba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.